Baiklah, selamat sejahtera kepada Encik Izaki. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tugasan 3 EDUP 3053. Baiklah, kumpulan kami terdiri daripada 3 orang, iaitu saya sendiri, Minacik Anak Perempuan Nadine Jillian, Nur Alia Insyira binti Mat Zaman dan juga Muhammad Aiman bin Razali. Sekarang mari kita lihat pengenalan model Escher. Okay, model Escher adalah model pengajaran yang bersistem dan berstruktur di mana matlamat dan objektif pengajaran ditentukan dahulu secara eksplisit. Model Escher merupakan satu rujukan kepada guru di mana guru boleh merancang secara sistematik supaya alat dan bentuk pengajaran yang digunakan akan memberi kesan kepada proses pengajaran dan pembelajaran. Model reka bentuk pengajaran yang berorientasikan bilik darjah merupakan model reka bentuk pengajaran yang berskala kecil dan tertumpu kepada perancangan bagi satu masa pengajaran sahaja menurut Dr. Wan Abdul Kadir Wan Ahmad, Dr. Ramla Hamzah dan Dr. Rosini Abu tahun 2005. Menurut Heynich tahun 1982, beliau menyatakan bahawa model Escher digubal untuk menyediakan panduan merancang dan pengendalian pengajaran yang memerlukan penggunaan media. Baiklah, isu yang akan kami bincangkan dalam pembentangan kami adalah 4 langkah dalam model Escher berdasarkan tugasan 3 EDUP 3053, iaitu yang pertama A, Analyze Learners, yang kedua S, State Objective, yang ketiga S, Select Method, dan yang keempat U, Utilize Media and Material. Seterusnya saya serahkan pembentangan kepada ahli kumpulan yang lain. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, jadi saya akan meneruskan pembentangan ini dengan langkah yang pertama iaitu Analyze Learners. Perlu menentukan kesesuaian di antara media dan bahan sumber yang dipilih bagi mendatangkan pembelajaran yang berkesan. Faktor penting yang perlu dipertimbangkan adalah bilangan pelajar, jantina atau umur, pengetahuan sedia ada atau tahap pelajar dan gaya pembelajaran. Tahap kebolehan murid melibatkan tahap kemahiran atau kompetensi murid pada awal kemasukan ke bilik darjah. Kenal pasti pelajar dapat membantu guru mengetahui tahap pengetahuan dan pengalaman sedia ada yang dimiliki oleh pelajar terlebih dahulu sebelum memulakan pengajaran dan pembelajaran. Maka secara tidak langsung, guru dapat menyediakan pengajaran yang berkesan dan pelajar dapat membina pengetahuan secara konstruktif selain dapat membantu guru mengesan tahap pelajar, misalnya melalui soal jawab dan sebagainya. Jadi, perkara yang boleh dikaitkan dengan Google Site yang kami lakukan melalui step yang pertama iaitu Analyze Learner ialah kami perlu mengenal pasti siapakah yang akan melihat Google Site yang kami lakukan. Misalnya kami melakukan Google Site kami untuk dipertontonkan kepada para pensyarah. Jadinya tahap di dalam tahap pengetahuan yang ada di dalam itu ialah bersesuaian dengan penyampaiannya. Seterusnya saya serahkan kepada ahli lain. Baiklah, yang seterusnya ialah state objektif, iaitu menyatakan objektif dalam setiap dalam model Escher. Objektif ialah satu penyataan yang spesifik tentang kebolehan atau prestasi yang akan dipelajari atau ditunjukkan oleh pelajar selepas mengikuti pelajaran tersebut. Maka objektif jelas penting untuk menentukan corak dan juga jenis penilaian yang akan dibuat pada akhir pengajaran.
Geng ni pada tahun 1985 bersetuju bahawa objektif perlu menerangkan bukan sahaja prestasi yang sebenar untuk diperhatikan, tetapi prestasi yang dicadangkan. Objektif mesti spesifik. Contohnya, murid dapat menyebut nama haiwan setelah mendengar bunyi suara haiwan tersebut. Ini adalah contoh objektif kalau pembelajaran dalam mata pelajaran bahasa Melayu. Seterusnya. Baiklah, jika seterusnya kalau kita dapat kaitkan dengan laman Google Sites yang telah dibina, iaitu terdapat 4 aspek dalam menulis pernyataan objektif ataupun state objektif ni. Iaitu yang pertama, apakah kumpulan sasaran yang hendak dicapai. Mungkin daripada Google Site yang telah dibina, maka kumpulan sasarannya adalah terdiri daripada golongan-golongan orang yang nak merujuk berkaitan dengan unit beruniform, iaitu murid dan juga guru serta mungkin pensyarah juga yang hendak menilai Google Site yang telah dibina. Yang kedua, apa yang hendak dicapai dalam bentuk perlakuan baru. Maknanya kalau dalam bentuk Google Site itu, perkara yang hendak dicapai dalam bentuk perlakuan baru adalah kaitnya dengan teknologi maklumat dan komunikasi, iaitu dari segi buku log yang dibina adalah berbentuk Google Site dan bukannya berbentuk bahan maujud seperti tahun-tahun yang sebelumnya. Dan yang ketiga, bagaimanakah perkara tersebut hendak dicapai? Apakah syarat perlakuan ataupun apakah perkara tersebut nak mencapai objektif tadi? Maka dalam ni jika dilihat adakah isi-isi yang terdapat dalam Google Site itu menepati kriteria soalan ataupun menepati kehendak-kehendak dan juga menjawab persoalan-persoalan yang orang ingin tahu dan juga mungkin akan menyelesaikan masalah orang yang mencari tentang maklumat tersebut. Yang terakhir, apakah tahap pencapaian minimum, standard pencapaian yang dianggap sudah dikuasai. Maksudnya apabila orang merujuk ataupun telah melihat Google Site kita, apakah mereka akan dapat, apa yang mereka akan cuba untuk explore dan juga apa yang mereka akan, benda baru yang mereka lihat dan juga dapat maklumat daripada Google Site tersebut. Seterusnya saya serahkan kepada saudari Mina. Baiklah, seterusnya langkah yang ketiga iaitu select method. Okey. Select method boleh didefinisikan sebagai memilih kaedah, media dan bahan yang merupakan salah satu ciri dalam model Escher. Guru perlu mengetahui tahap kebolehan murid dan objektif pembelajaran yang ingin dicapai dalam menentukan proses pemilihan, membaiki dan mengubah suai media atau bahan. Sebelum sesuatu tajuk diajar, guru perlu memilih dahulu kaedah, media dan bahan yang sesuai untuk memastikan objektif pembelajaran bagi tajuk tersebut tercapai. Memilih kaedah yang sesuai dalam sesuatu pengajaran daripada pelbagai kaedah adalah penting untuk disesuaikan dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran seperti set induksi, pengenalan kepada konsep, aktiviti berkumpulan dan latihan. Guru perlu mampu menarik perhatian murid kepada set induksi yang berteraskan kepada pengetahuan sedia ada murid. Contohnya dalam Google Site yang telah kami hasilkan, guru boleh menarik perhatian murid melalui Google Site tersebut kerana Google Site yang kami hasilkan adalah menarik dan juga mampu menguji pengetahuan sedia ada murid kerana Google Site tersebut mengandungi maklumat yang murid sudah tahu daripada asas di mana dari sekolah rendah mereka sudah ada ilmu tentang unit beruniform. Jadi dalam Google Site itu, bila ada maklumat tentang unit beruniform, guru boleh menguji pengetahuan sedia ada murid berdasarkan Google Site tersebut. Dan seterusnya, kaedah perbincangan, latihan dan latih tubi boleh dijalankan sebagai satu kaedah mencungkil pengetahuan yang baru. Next. Baiklah. Escher mencadangkan 5 prinsip dalam penggunaan media iaitu preview media, memastikan media tidak bermasalah, menentukan lokasi, menentukan pelajar serta memastikan media tersebut mampu memberi pengalaman baru kepada pelajar.
Penggunaan media berdasarkan 5 prinsip di atas mampu menghasilkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Memilih bahan sumber pengajaran dan pembelajaran perlu berpandukan kepada isi pelajaran yang menjadi matlamat pembelajaran. Bahan yang boleh dipilih adalah seperti buku teks, carta, lembaran latihan dan juga Google Sites yang telah kami hasilkan antara salah satu bahan yang boleh dipilih. Bahan yang tidak melibatkan pelajar secara aktif akan menyebabkan pelajar pasif dan tidak efektif. Dan Google Sites ini oleh sebab ia menarik dan mengandungi banyak aktiviti, ia secara tidak langsung mampu menimba ilmu pengetahuan pelajar dan juga menyebabkan pelajar aktif dalam kelas kerana guru boleh menjalankan aktiviti soal jawab berdasarkan Google Sites tersebut. Contohnya apabila pelajar melayari Google Sites tersebut dan guru boleh menanyakan soalan berdasarkan Google Sites tersebut. Jadi apabila pelajar menjawab soalan dan pelajar akan menjadi lebih aktif dalam sesi soal jawab. Pemilihan dan penyediaan bahan yang kreatif dan mampu merangsang pelajar dapat memupuk minat dan budaya berfikir. Seperti yang telah saya bagi tahu tadi, dapat merangsang budaya berfikir pelajar melalui sesi soal jawab berdasarkan Google Sites dan juga memupuk minat untuk belajar kerana apabila murid-murid tengok benda-benda yang menarik, berwarna-warni, jadi pasti mereka akan suka dan akan menarik minat mereka untuk belajar secara lebih langsung lah. Jadi oleh itu penyediaan bahan mengikut model Azure mampu merangsang tingkah laku dan minda belajar. Hal ini amat diperlukan dalam pengajaran dan pembelajaran seterusnya mencapai objektif. Baiklah, seterusnya saya serahkan pembentangan kepada saudari Insyirah. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada saudari Mina sebentar tadi. Jadi kembali semula kepada saya. Saya akan membincangkan isu yang terakhir bagi slide kami kali ini iaitu utilize media and materials. Okey, lihat kepada definisi dia. Yang pertama ialah yang kita dengan dalam bahasa Melayunya iaitu mengguna media dan bahan. Dan antara perkara yang terdapat dalam utilize media materials ni ialah pertama ialah kita perlu semak, pratonton, kaji bahan sumber sebelum digunakan dalam kelas. Misalnya kita boleh kaitkan dalam Google Site. Yang pertama kita perlu semak bahan yang akan kita gunakan atau kita akan masukkan ke dalam Google Site yang kita publish lah. Dan pastikan bahan-bahan itu semua bahan-bahan yang bersesuaian dengan kumpulan pelajar ataupun kumpulan masyarakat yang kita nak tontonkan. Okay, yang kedua ialah kita sediakan bahan untuk penggunaan dalam kelas. Okay, contohnya setelah kita pratonton bahan-bahan tersebut, kita perlulah merancang cara untuk kita nak masukkan. Maksudnya kita perlu olah bahan tersebut sedikit supaya dapat menarik minat para pelajar lah ataupun para pensyarah untuk tengok dengan maklumat yang kita dapat melalui bahan tersebut. Dan yang terakhir sekali ialah kita sediakan persekitaran yang sesuai untuk penggunaan. Okey, menyediakan persekitaran yang sesuai ni merujuk kepada cara ataupun kaedah kita menyusun media atau bahan sumber yang kita dapat itu supaya perkara ini dapat mudah dilihat ataupun secara senangnya ialah bahan-bahan yang kita masukkan itu dapat dilihat secara teratur. Misalnya dalam Google Site yang kita tahu setiap maklumat itu ada tentang misalnya dalam folder sejarah ada berkaitan dengan sejarah unit uniform secara kebangsaan ataupun secara antarabangsa dalam Malaysia ataupun antarabangsa. Manakala daripada segi pengurusan pula dalam Google Site ada organisasi dan sebagainya. Jadi kat sini kita dapat lihat bahawa model Azure ini kami telah gunakan sepanjang pembinaan Google Site tersebut. Seterusnya, sekian terima kasih daripada kumpulan kami.